Dan pasal apa Nabi minta lindung ni? Pasal apa? Syarah kepada hadis ni nak abang apa? Nabi suruh minta lindung sebab mati ni adalah mati mengejut. Mati yang mengejut macam ni, dia akan menjadi satu kesengsaraan kepada orang-orang yang atas dunia tidak ada bekalan untuk nak bawa ke akhirat. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dia mati mengejut ni pasal apa? Pasal dia tak ada nak melakukan amal ibadah. Dia tak ada nak semayang, dia tak ada nak puasa, dia tak sempat untuk nak baca Quran, dia tak sempat untuk bersedekah, dia tak sempat untuk bangun malam, untuk berzikir. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala hinggut diri dia, Allah Ta'ala renggut nyawa dia yang dihantar malaikat maut kepada dia. Maknanya tidak ada amal untuk dia bawa bertemu dengan Allah ketika mana di akhirat. Ini menjadi satu kesengsaraan dan Nabi minta lindung, Nabi suruh kita minta supaya kita tidak mati seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada malam yang berbahagia ini. Dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Ta'ala dan seterusnya kita berada di dalam majlis ilmu. Suatu jawapan kepada persoalan malaikat mungkar dan nakir yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika mana seseorang itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tuan-tuan pun tahu soalan ni, malaikat mungkar nakir dia bertemu dengan manusia, bertemu dengan seorang hamba di dalam alam kubur. Dia akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Andainya orang itu orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan menjawab dengan lidah yang fasih. Dia akan menyatakan, "Rabbi Allah." Tuhan aku adalah Allah. Lalu ditanya soalan yang kedua, "Ma dinuka?" Apa agama kamu? Maka dia menjawab, "Diniyal Islam." Agama aku adalah Islam. Dan ditanya soalan yang ketiga, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'isa fikum?" Kamu kenal ataupun tidak satu orang manusia yang telah diutuskan kepada kamu? Malaikat itu bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang beriman ini, hamba yang beriman ini, yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak kufur kepada Allah, tidak fajir kepada Allah, dia akan menjawab dengan lidah yang fasih, dengan lisan yang fasih. Dia menyatakan, "Asyhadu annahu Rasulullah." Aku bersaksi orang yang kamu tanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang keempat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, "Wa ma yudrika?" Macam mana kamu boleh tahu? Bila tanya tentang Tuhan, kamu boleh jawab. Bila tanya tentang agama, kamu boleh jawab. Bila tanya tentang Muhammad, Nabi SAW, kamu boleh jawab. Macam mana kamu tahu? Wa ma yudrika? Malaikat mungkar dan nakir dia tanya. Macam mana kamu boleh tahu? Maka dijawab oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dia menyatakan, "Qara'tu kitab Allah, fa'amantu bih, wa atasaddaqu bih." Dia kata, macam mana aku boleh tahu yang kata Allah itu adalah Tuhan aku, yang kata Islam itu adalah agama aku, yang kata Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang diutuskan kepada aku? Kerana atas dunia dulu, qara'tu kitab Allah. Atas dunia dulu, aku selalu dan aku pergi mengaji kitab Allah. Maknanya duduk dalam majlis ilmu. Fa'amantu bih. Bukan takkan aku duduk dalam majlis ilmu, malah aku beriman dengan ilmu yang aku dapat. Ilmu cerita tentang Quran, ilmu cerita tentang hadis Nabi SAW, aku dengar, aku beriman dan aku beramal. Wa atasaddaqu, maknanya aku membenarkan.
Apa yang Tuhan sebut itu betul. Apa yang Nabi sebut itu betul. Apa yang ayat Quran aku jadikan pedoman. Hadis Nabi aku jadikan pengajaran dan aku beramal dengan hadis Nabi SAW. Kerana itulah pada hari ini aku boleh jawab segala soalan yang dilontarkan oleh malaikat mungkar dan juga nakir. Inilah di antara sebab, tuan-tuan sekalian, kenapa kita berada dalam majlis ilmu. Yang pada mata kasar kita selaku manusia, mungkin kita tak nampak apa-apa faedah. Mungkin kita tak nampak apa-apa kelebihan. Yang kelebihan yang kita duk nampak ni apa? Sementara nak tunggu sembahyang Aisyah, kita selit bilah, biar ada juga kuliah ilmu. Daripada tak ada apa, lepas maghrib, duduk bilah dia kata, sambil-sambil Aisyah. Habis Aisyah kami nak balik rumah makan nasi. Rupa-rupanya benda ni dirakamkan oleh Allah, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh attend majlis ilmu, kalau tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu, antara benda yang keluar daripada mulut, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesempatan di antara ramai manusia yang ada atas muka bumi ni, yang ada di sekitar tempat kita ni, rumah kita ni, Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana itu juga menjadi topik pada malam ini untuk kita nak bicarakan tentang satu alam yang disebut sebagai alam barzakh, yang semua orang nanti akan berjumpa dengan alam tu. Saya yang bercakap ni pun saya akan berjumpa. Tuan-tuan yang mendengar apa yang kita bicarakan pada malam ni pun tuan-tuan akan berjumpa. Sama ada kita bersedia ataupun tidak. Sama ada kita tua ataupun muda. Sama ada kita sihat ataupun sakit. Bila sampai masa dia, bila sampai ajal dia, bila sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Tidak ada satu tembok besar yang boleh menghalang malaikat maut untuk cabut nyawa kita. Dan perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bila masa kita, bilakah tempat kita, bilakah waktunya, di manakah tempatnya, dia berada di dalam rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi tanda kepada dia dengan sakit lama. Tuhan bagi dia sakit. Yang sakit itu disebut sebagai maradul maut, iaitu sakit yang membawa kepada kematian. Dan ada orang pula yang Allah Ta'ala langsung tak bagi dia sakit. Duk nampak dengan sihat, pagi tadi duduk dengan kita, petang tadi duduk dengan kita, tiba-tiba waktu maghrib masuk dalam grup community ataupun grup tempat kita ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pergi haji sekian-sekian tadi, waktu sebelum nak sembahyang maghrib. Dia masuk dalam bilik ayah, entah macam mana tu dia batuk-batuk. Dia jatuh terkulai di situ. Isteri dia duk ketuk pintu ni. Orang dah azan dah, orang dah qamat dah. Awak yang abang tak keluar lagi ni, tapi tak dengar bunyi ayam apa. Duk panggil tak menyut, panggil tak sahut, duk panggil tak jawab. Isteri mula resah. Panggil anak-anak, mai tolong tengok Ustaz. Anak pun duk panggil ayah tak keluar. Mereka mengambil keputusan untuk nak pecah pintu. Bila pecah-pecah pintu, duk tengok hamba Allah Ta'ala ni dah jatuh terkulai dalam keadaan nafas sudah dicabut oleh malaikat maut. Siapa sangka? Sebab benda ni kita tak boleh sangka, tuan-tuan sekalian. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Nabi sebut tanda hari kiamat ni apa? Nabi kata antara dia adalah mautul faja'ah, iaitulah mati mengejut. Mati mengejut. Apa maksud mati mengejut ni tuan-tuan? Mati yang tidak memberikan apa-apa tanda. Dalam sebuah hadis
Riwayat daripada Imam Haythami dalam Majmu' Zawaid. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis. Nabi kata inna min amarati sa'ah. Nabi kata di antara tanda-tanda kiamat. Makna apa tuan-tuan? Kita dah mula dekat dengan kiamat. Bumi kita ni dah tak tahan dah untuk nak duduk lama. Dengan segala benda yang berlaku atas dunia. Dengan pertumpahan darah yang berlaku atas dunia. Dengan perselisihan. Dengan pergaduhan. Dengan di sana macam-macam orang buat pembangunan sana sini. Yang menyebabkan bumi kita dah tak kuat untuk nak tahan. Nabi kata apa? Inna min amarati sa'ah. Di antara tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Wa an yazharal mautul faj'ah. Kita akan lihat banyaknya, terzahirnya berlaku kematian secara mengejut. Hari ini duk ada dengan kita, tiba-tiba tak ada esok. Siapa sangka? Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan inilah di antara tajuk yang akan kita sembang ataupun akan kita bincang pada malam ni. Sebelum daripada kita nak sembang dengan lebih lanjut tentang mautul faj'ah ataupun mati mengejut ni. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abdullah ibnu Amru radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibnu Amru ni siapa dia? Dia ni anak sahabat Nabi yang bernama Amru ibnu al-As. Mereka dua orang ni merupakan sahabat Nabi. Abdullah anak kepada Amru. Amru al-As, dia ni sahabat Nabi. Yang kalau kita buka cerita tentang sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian. Amru al-As, dia merupakan satu orang yang cukup benci kepada Nabi SAW. Dia cukup benci kat Nabi. Dalam hati dia ni tak ada benda yang paling berharga. Tak ada tujuan yang paling dia cita-citakan. Melainkan kalau dia berjumpa dengan Nabi, dia akan bunuh Nabi SAW. Dendamnya di hati Nabi. Garangnya dalam hati dia. Bencinya dia kepada Nabi SAW. Padahal dia tak kenal Nabi. Dalam riwayat kata dia tak kenal Nabi. Yang dia cuma dengar rumus. Dia cuma dengar cerita tentang Nabi. Dan sebuah hadis Nabi sebut apa? Nabi sebut sama'una lil kadhib. Dia hanya mendengar kata-kata pembohong. Orang tak suka kat Nabi, orang provok. Orang tak suka kepada Nabi, orang menyatakan sosok Nabi ni, dia ni pembohong, dia ni gila, dia ni ahli sihir, dia ni pepecah belah masyarakat. Amru al-As, dia tak tahu. Dia tak pernah duduk semeja dengan Nabi. Dia tak pernah minum teh dengan Nabi. Kalau ada teh waktu tu lah. Tuan-tuan boleh faham saya cakap macam ni? Faham lah? Lah ni bahasa utara lah ni, dia faham lah ni. Dulu tak apa faham. Tapi lah ni Alhamdulillah. Macam kita hari ni, tuan-tuan, kita benci seseorang tu. Kita tak pernah duduk dengan dia pun. Oh, kita duduk cerita habis daripada sembahyang maghrib, kebetulan tak ada kuliah apa, duduk di balai lentang. Balai lentang ni di luar. Kita buat satu grup, duduk sembang-sembang, dia ni karut, dia ni tak betul, dia ni aku cukup benci lah. Cara dia bercakap pun aku tak boleh tengok muka dia. Satu soalan dia orang tanya kita, hang bisa jumpa dia ke? Dia kata tak bisa. Hang bisa duduk dengan dia ke? Dia kata tak bisa. Hang bisa musafir dengan dia ke? Aku tak bisa, dia kata. Dah kok lah hang bisa minum air teh dengan dia ke? Duduk satu meja ke apa? Kenal tak? Dia kata aku tak kenal. Lepas tu yang hang duk marah ke dia apa pasal? Ni. Dia kata tak lah. Dia kata hang tengok lah macam-macam orang duk boleh dalam video apa duk tunjuk. Kata aku tak boleh. Tuan-tuan, video lah ni macam-macam orang boleh buat. Ni tanya abang-abang kita yang guna apa kamera ni. Kan? Dia boleh buat tuan-tuan sekalian ni. Dia boleh kita duk berjalan dengan anak kita ni. Dia boleh tutup hak anak kita tu di bibir satu perempuan duk berjalan dengan kita. Boleh buat. Dan benda tu dia tembak masuk dalam masyarakat. Masyarakat tengok-tengok, tu Haji ni. Semalam duk nampak di surau Bagui. Ustaz duk ceramah, dia angguk lebih daripada orang lain lagi. Dia kata berjalan dengan siapa ni? Dia buat macam tu. Rupanya benda tu fitnah. Boleh buat tak boleh buat tuan sekalian? Boleh.
Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Amru al-As. Bencinya dia kepada Nabi SAW. Sampai Nabi satu hari cerita dia apa? Amru al-As ni, dia dengar ada sekumpulan daripada masyarakat Islam yang Nabi SAW suruh pergi ke Habasyah. Yang raja dia bernama An-Najashi. Yang ni cerita peristiwa hijrah ni. Mereka ni pergi jumpa Raja An-Najashi. Antara ada Ja'far bin Abdul Muttalib, pak menakan Nabi. Bila jumpa Raja An-Najashi, Amru al-As pun dia pergi juga. Dia sampai di situ, dia bawa hadiah. Dia hadiahkan kepada tuanku Raja An-Najashi ni. Raja An-Najashi ni pun seronok ambil hadiah apa semua. Apa kata Amru al-As? Sebelum tu dia tak masuk Islam lagi. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, ni tuanku. Tuanku tahu tak siapa yang main ni? Mereka ni orang Islam ni sebenarnya, mereka ni diutuskan oleh satu orang yang cukup dibenci di Madinah. Di Mekah waktu tu. Dia ni satu orang yang orang tak suka kat dia. Dia ni satu orang, kalau di Mekah ni kami kalau jumpa dia, kami nak bunuh dia. Macam mana satu raja boleh terima rombongan daripada orang yang mengutuskan mereka ni? Maknanya dia habaq apa? Dia kata, no, hak utus dia Muhammad ni tak betul. Amru al-As. Raja Najashi tak cakap banyak, dia panggil mai dekat sikit. Dia pipi dekat, dia bubuh penampang sudah. Amru al-As kata, aku kena penampang, aku rasa macam hidung aku patah, dia kata. Amru al-As kata apa? Dia kata, ni aku nak abang kat hang. Hang nak tuduh orang yang mengutuskan mereka ni untuk mai ke negara Habasyah ni, hang tahu tak siapa tu? Dia tu siapa? Dia adalah satu orang yang pernah berjumpa dengan Namus. Namus ni siapa tuan-tuan? Dalam kitab Ibrani, bahasa Ibrani kata apa? Dia adalah Jibril. Hang nak kata satu orang Nabi, hang nak kata satu orang yang pernah berjumpa dengan Jibril, dia ni satu orang yang pemecah masyarakat. Hang nak kata dia tak betul? Penampang kena muka dia. Dan apa kata Raja Najashi? Dia kata, aku mengutuskan hang dan juga aku memerintah hang. Dia bagi satu order. Dia kata, aku perintahkan hang, wahai Amru, hendaklah hang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bai'ah kepada Nabi Muhammad. Amru al-As, tuan-tuan sekalian, dia pun terus dia bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni dia rakamkan. Tuan-tuan, di sini saya nampak ada satu kitab tu. Kitab Muntakhab Al-Ahadith tu kitab tu. Saya rasa sahabat kita jemaah tabligh dia duk baca kitab tu. Kan dia habis-habis kuliah apa semua nanti dia baca. Ada satu qit'ah, ada satu hadis Nabi cerita tentang Amru al-As yang duduk menangis ketika mana saat sakaratul maut. Dalam tu ada tuan-tuan sekalian. Sekali saya balik rumah baru tuan-tuan cek lagi tengok. Kan? Tobat tak tengoklah. Kan? Dalam tu anak dia Abdullah pergi jumpa dia. Waktu tu dia sakarat. Sakarat ni maksud dia berada dalam keadaan nazak, maradul maut, sakit nak menuju kepada kematian. Kalau orang utara dia kata duk lorat lah. Lorat ni tak boleh buat apa. Dia duk sakit. Duk Allah, air mata meleleh keluar mai. Anak dia tanya ayah takut nak mati ke? Dia kata tak, bukan aku pasal aku takut nak mati. Cuma aku teringat dulu, dia kata. Aku teringat waktu aku duduk dalam jahiliah. Dan dia cerita benda yang saya habaq tadi ni. Dia kata waktu tu aku cukup benci kepada Muhammad. Dia kata, aku cukup benci kepada Nabi kita ni. Sampai aku nak bunuh dia kata. Dan yang paling aku khawatirkan, benda ni mai. Jadi sedih ni pasal apa? Kalaulah Allah Ta'ala cabut nyawa aku waktu aku tengah duk musuh Muhammad, nescaya hari ni aku menjadi ahli neraka. Dia kata. Nampak tuan sekalian? Dia mai tuan-tuan. Kita bila kita sakit dia mai. Bila kita sakit, kan, duk menangis, anak kita main kata, ayah pasal apa duk menangis ya? Dia kata, aku duk teringat kawan-kawan hak di surau dulu ni. Yang mana aku pernah bergaduh dengan mereka. Aku duk teringat adik-beradik, aku duk teringat ni bapa-bapa saudara hampa yang mana aku duk bergaduh. Aku duk teringat yang tu ni, insya-Allah.
Hari ni memanglah aku baik dengan mereka, tapi aku duk berasa tak sepatutnya aku bergaduh dengan mereka ni. Dia main macam tu. Kat kita dia akan main, tuan-tuan sekalian, benda yang macam tu. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Amru al-As yang meriwayatkan ni adalah anak dia Abdullah ibnu Amru radhiyallahu taala anhuma. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata Nabi SAW sebut annahu sta'adha min sab'i mautatin. Mautil faja'ah wa min ladghil hayyah wa min as-sabu' wa min al-gharaq wa min al-harq wa min an yakhirra ala syai' aw yakhirra alaihi syai'un wa min al-qatli 'inda firar az-zahfi. Hadis ni riwayat daripada Amru Ibnul As dan dia termasuk dalam hadis musnad Imam Ahmad. Apa maksud dia? Nabi SAW Nabi minta lindung. Innahu ista'az. Ista'az ni kita duk baca a'udzubillah. Kan? A'udzubillah tu maksud dia apa? Maksud dia mu'awwizah. Mu'awwizah ni minta lindung, minta berlindung. Sesungguhnya kata Amru al-As, dia kata Nabi Abdullah ibnu Amru al-As, dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata minta lindunglah daripada 7 perkara bentuk kematian. Nabi kata. Yang pertama Nabi sebut mautil faja'ah, mati mengejut. Nabi sebut mati mengejut. Dan yang kedua Nabi kata wa min ladghil hayyah, mati terkena patuk ulang. Nabi kata. Kan, tengah duk elok-elok, kita duk ingat kat kasut tak ada apa, kita duk biasa duk serlum pula dah, apa nama? Payah ya kalau ni bahasa apa dia? Pakai kasut lah. Bahasa saya dia panggil serlum. Kaki kita tu kita bawa masuk dalam kasut tu. Kita hari ni tuan-tuan sekalian, duk dengar kawan kita dah duk kena patuk ulang lah apa semua ni, dia beringat lah Sat, kan? Dia tak balik-balik rumah, dia angkat kasut tu balik kot tu. Lepas tu duduk seminggu 2 tu dia buka-buka kasut, lempak macam tu ya. Nak pergi kerja dia ambil balik. Dia ambil balik, dia buat masuk kaki, kap kata kena sedih. Allahu Akbar, dia cabut-cabut benda apa ni. Tuang-tuang tuan-tuan, anaconda. Kan, ulang macam punya donyeh dekat dia hang tu. Dia berlari gitu. Tuan-tuan, yang tu. Nabi suruh minta lindung kepada Allah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa minas sabu', mati duk kena serangan daripada binatang buas. Kita ni kaki burung, contoh dah macam tu lah. Kita tak boleh dengar bunyi burung ni, tak boleh. Kan? Tuan-tuan, orang kaki burung ni bahaya. Dia pakai dah yang kata kain pelekat dengan baju Melayu apa semua, dengan kepiah cantik duk koyak minyak mutu, nak pergi masjid. Berhenti di traffic light, dia bunyi burung, dia boleh patah balik. Dia pergi cari tak mana bunyi burung ni, tengok-tengok duduk dalam hutan. Dalam hutan dia boleh duduk senyap. Tengok, dia kata burung ni dahsyat, duk bunyi burung, cara burung menari lah apa, dia duduk tengok apa semua. Aisyah dia balik rumah. Dia balik-balik, orang puan tanya, pergi mana? Dia kata, aku pergi kuliah. Kuliah apa duduk dalam hutan, duduk tengok burung. Ada jenis kaki burung ni, tak boleh kata apa. Kan? Orang abang kata ada pertandingan tu, di Perlis tu, dia boleh tekan, tuan-tuan sekalian, malam ni dia tekan minyak kereta pergi sana. Nak pergi tengok burung punya pasal. Dia pergi cari burung dalam bukit mana tu, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, di belakang dia tu ada rimau akang. Tuan-tuan tahu rimau akang? Kan? Rimau akang punya, dia tengok belakang dia, pergi terakam dia. Habis, mati. Nabi suruh minta lindung daripada kematian yang macam tu. Yang seterusnya Nabi minta lindung daripada tenggelam. Wa minal araq, mati lemah. Bagus punya duduk berenang apa semua tuan sekalian, entah kaki dia jadi krem. Kaki dia krem. Tak boleh. Krem, tangan pun krem, tenggelam. Lemah. Nabi minta lindung. Dan Nabi minta lindung wa minal harq, mati terbakar. Dan mati terbakar, rumah terbakar lah apa semua. Dan Nabi SAW minta lindung wa min an yakhirra ala syai' aw yakhirra alaih, mati daripada tertimpa ada benda timpa atas badan ataupun mati terjatuh. Nabi minta lindung. Dan Nabi kata wa minal qatli 'inda firari zahfi, dan mati ketika mana lari daripada medan pertempuran.
Tengah duk berperang apa semua ni, dia duk nampak tentera dia, duk nampak sahabat dia pakat mati habis, dia pun lari, pum, kata dia kena tembak waktu tu, dia mati waktu tu. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Tuan-tuan, walaupun hadis ni Nabi minta lindung, tetapi ini di antara hadis yang menyatakan dia adalah syahid dunia. Nampak tak? Syahid dunia. Dan pasal apa Nabi minta lindung ni? Pasal apa? Syarah kepada hadis ini abang apa? Nabi suruh minta lindung sebab mati ni adalah mati mengejut. Mati yang mengejut macam ni, dia akan menjadi satu kesengsaraan kepada orang-orang yang atas dunia tidak ada bekalan untuk nak bawa ke akhirat. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dia mati mengejut ni pasal apa? Pasal dia tak ada nak melakukan amal ibadah. Dia tak ada nak semayang, dia tak ada nak puasa, dia tak sempat untuk nak baca Quran, dia tak sempat untuk bersedekah, dia tak sempat untuk bangun malam, untuk berzikir. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala hinggut diri dia, Allah Ta'ala renggut nyawa dia yang dihantar malaikat maut kepada dia. Maknanya tidak ada amal untuk dia bawa bertemu dengan Allah ketika mana di akhirat. Ini menjadi satu kesengsaraan dan Nabi minta lindung, Nabi suruh kita minta supaya kita tidak mati seperti ini. Boleh faham tuan sekalian? Dan dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Nabi kata mautul faja'ah. Nabi kata mati mengejut ni, dia menjadi satu rahah, satu kerehatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita boleh hukum diri kita sendiri macam mana? Berapa lama dah kita duk main ke surau ni? Mangkit tengah malam macam mana kita? Kalau kita bangun tengah malam, kita sempat tak sempat untuk nak tahajud kepada Allah? Kita dengan Quran macam mana? Kita dengan zikir macam mana? Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kita mati mengejut di saat itu. Maka itulah yang disebut oleh Nabi, yang tu merupakan rahatul lil mu'min, iaitulah kerehatan kepada orang yang beriman daripada melakukan amal ibadah. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mati mengejut ni nak cerita apa kat kita? Dia ada kebaikan satu. Kebaikan ni kalau dia beriman kepada Allah. Dan dia akan menjadi mati yang tak berapa cantik, tak berapa bagus kepada orang-orang yang tak sempat untuk melakukan amal ibadah. Inilah yang banyak dirakamkan oleh Allah Ta'ala mengenai penyesalan orang-orang yang atas dunia. Ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Sajdah, kita rajin duk baca waktu pagi-pagi Jumaat. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jumpa dah ayat tu tuan-tuan sekalian? Nampak macam tak jumpa ya? Mungkin kita tidur sambil berdiri kot. Kan? Yang tak tidur tu imam seorang ya, pasal dia duduk baca. Kan? Kita duduk belakang ni kepala dengan sengit dan tu sambil berdiri boleh tidur. Bahaya kita ni. Kan? Ayat tu Tuhan kata apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tuhan kata kalaulah kamu boleh tengok kepada mujrim, kepada orang yang Allah Ta'ala bagi masa hidup kepada dia. Tuhan bagi masa 40 tahun, Tuhan bagi masa 50 tahun, Tuhan bagi masa 60 tahun. Dia boleh sempat untuk melakukan amal ibadah. Rupa-rupanya dia tak buat. Dia tinggal, tuan-tuan sekalian. Dia tinggal. Pasal duk ingat dia muda. Pasal duk ingat mati ni lambat lagi. Dia duk ingat kawan-kawan dia. Dia duk ingat adik-beradik dia mati umur 70, mati umur 80. Yang dia ni umur 40, umur 50. Dia duk rasa muda lagi. Orang lelaki selalunya macam tu, tuan-tuan sekalian. Nak banding dengan orang perempuan. Orang lelaki ni kalau tanya haji umur apa? Dia kata saya baru 70. Dia kata gitu. Tapi kalau orang perempuan umur tu 70 dah. Orang perempuan tu beza dia tu. Orang lelaki ni dia sentiasa berasa dia muda. Kan? Meninggal. Bila meninggal, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia menundukkan kepala dia di hadapan Allah Ta'ala. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia menyesal. Lalu dia mohon kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami dah tengok dah ya Allah. Kami dah dengar dah ya Allah. Yang kata pahala macam mana, yang kata syurga macam mana, yang kata api neraka tu macam mana, yang kata balasan akhirat tu kami nampak depan mata kami ya Allah. Boleh tak ya Allah, farji'na.
Raja' ni maksud apa tuan-tuan? Kembalikan kami. Kita guna istilah apa? Rujuk. Kan? Kalau suami isteri ni ada berpisah, masih dalam iddah lagi apa semua, nak rujuk balik, nak kembali balik. Benda ni yang diminta oleh orang yang duduk dalam kubur. Farji'na, ya Allah tolong zat kami, kembalikan kami atas dunia ni. Pasal apa? Na'mal salihan inna muqinun. Kami nak buat amal salih yang kami tinggal dulu ni. Kami nak semayang, kami nak puasa, kami tak mau bergaduh dengan orang, kami nak akan bersedekah, kami akan baca Quran bagi banyak, kami akan buat banyak amalan. Pasal apa? Inna muqinun. Kerana kami dah yakin. Hari ini kita tak yakin, tuan-tuan sekalian. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, Tuhan kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apa yang ada dekat kita, wa anfiqu, maknanya sedekah ada dekat kita ni. Harta kita ada ni sedekah. Tuan-tuan sekalian. Lagi mana boleh sedekah, kita sedekah. Sebab benda ni rezeki daripada Allah. Tuhan kata, wa anfiqu mimma razaqnakum. Sedekahkan apa yang kami bagi kepada kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kamu kematian. Bila mai mati kepada kita, kita menyesal di hadapan Allah. Kita kata apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia kata, ya Allah, kalaulah bagi masa dekat saya. Kalaulah bagi masa dalam umur ni tangguh sikit. Meninggal umur 70, bagilah ada 5 tahun lagi. Nescaya saya akan sedekah apa yang ada dekat saya. Dan saya akan buat semua amal-amal salih. Tuhan kata apa tuan-tuan? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan kata, wahai manusia, aku takkan lambat mengambil masa orang. Ketika mana sampai masa, waktu itulah aku akan cabut nyawa. Kalau hang dalam keadaan tak sempat nak buat amal ibadah, yang tu habuan hang. Kalau hang tak sempat nak sedekah, itu habuan hang. Sebab apa tuan-tuan? Pasal wasadaqal mursalun. Telah datang hadis-hadis Nabi dan risalah-risalah Allah sampai kepada kita. Suruh buat apa? Suruh melakukan bekal, cari bekal untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, yang kata kematian, mautul faj'ah ni, salah satu dia, antara dia merupakan tanda-tanda berlakunya kiamat. Nak dekat dengan kiamat. Nombor 2, tadi saya sebut tadi apa tuan-tuan? Dia boleh jadi elok kepada orang yang melakukan amal saleh. Tuan-tuan tengok mati yang kita cukup cemburu. Almarhum Dr. Sabri yang tengah duk buat kuliah. Di mana dia buat kuliah tu? Area sini kan. Tuan-tuan, kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, tengah duk bagi kuliah apa semua, dia batuk sikit. Allahu Akbar. Lepas tu duk pegang dada. Dia kata silap saya agak 5 hari lepas. Makan tak kena agak macam mana. Tuan-tuan, meninggal waktu tu. Masya Allah. Kita tengok tu, ya Allah, kita minta kalau boleh biarlah kita mati dalam keadaan mati yang dicemburui, husnul khatimah. Ni tuan-tuan tengah duduk dengan kuliah ni. Tuan, dengan kuliah ni. Duduk tengok pejam mata bagus. Tengok meninggal. Alhamdulillah. Dia janganlah mati dalam keadaan kita. Allah kuliah pula. Dia corona patah balik. Patah-patah balik, kereta ambil belah dia. Kan? Mati pasal nak lari daripada kuliah. Contoh dia macam tu. Kan? Tuan-tuan macam marah kat saya pula. Kadang kita tak mau mati. Sebab itulah dalam doa yang kebanyakan imam rajin duk baca apa tuan-tuan? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tu doa tu. Apa makna dia? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati yang elok. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Janganlah mati dalam keadaan su'al khatimah, mati yang tak elok. Saya terkesan dengan Tok Imam tadi baca doa. Mula-mula sekali doa Tok Imam baca. Tuan-tuan ingat doa apa Tok Imam baca? Tengok bagus doa amin sekan sangat tadi. Amin apa tak tahu. Apa Tok Imam kita baca tadi? Dia baca ni macam bertepatan dengan kuliah kita pada malam ni. Apa dia tuan-tuan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Doa tu. Betul tak betul?
Tuan-tuan saya tengok duk amin takkan tidur habis kat belakang tu. Nampak tak tuan? Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta kepada kamu keselamatan dalam beragama. Apa maksud dia? Minta agama kita ni selamat. Sebab kalau kita jaga agama, agama akan jaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Hang pelihara agama, agama pelihara hang. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Agama suruh kita buat apa? Suruh kita beribadah. Agama suruh kita semayang. Bila agama suruh kita semayang, antara objektif kepada semayang ni apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Agama akan pelihara kita, akan cegah kita daripada buat benda yang tak elok, buat benda mungkar. Tu kalau kita jaga agama. Senang tuan-tuan sekalian. Cerita dia apa? Cerita dia kita ni duduk mengaji lama dah. Kita ni duduk semayang lama dah. Tiba-tiba cerita dulu. Dulu dengan nombor ekor ni kira nombor 1 lah. Tuan-tuan nombor ekor? Nombor ramalan kalau di sini ni. Kan? Bila dia nampak nombor ramalan tu, dia pun dengan terkepit lah ni, dengan ekonomi dia pun teruk, dengan sakit lah apa semua, ubat nak pergi beli lah apa, duk fikir, aku nak cari duit tak mana ni. Aku nak buat kerja apa, aku tak larat. Dia kata, lah ni mudah duk nampak nombor ramalan tu, duk nampak kuda lah, aku duk panggil dia. Dah macai punya nombor tu. Kan? Duk nampak, bila dia pun tergerak nak pergi tang tu, dia fikir balik, aku ni kaki semayang dia, tak patut aku duduk dalam tu. Tentu nampak tak agama dia ajak macam tu? Maknanya dia mencegah kita daripada melakukan benda-benda yang tak elok dan mungkar. Nampak? Jadi kalau kita pelihara, maknanya agama akan pelihara kita. Dalam doa tadi ni, imam kita baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salam ni maksud dia apa? Tenang di dalam beragama. Salam ni juga bermaksud patuh pada agama. Salam ni juga bermaksud apa tuan-tuan? Maksud dia, kita boleh melakukan amal ibadah dalam beragama ni dalam keadaan istiqamah. Itu doa dia. Jadi kita minta, imam kita baca tadi, kita mengaminkan. Seterusnya imam kita baca, wa'afiatan fil jasad. Bila kita dah duduk dalam keadaan agama, kita boleh melakukan amal ibadah. Nombor 2 minta apa? Minta sihat tubuh badan untuk kita nak buat amal ibadah. Yang tu yang kita minta. Berapa banyak tuan-tuan sekalian orang yang tak apa nak sihat, bila lakukan amal ibadah, dia tak boleh nak dapat macam mana orang sihat buat amal ibadah. Kalau tu imam baca panjang sikit, dia di belakang ni tak apa nak boleh duduk, tak boleh berdiri lama dah. Pasal apa? Pasal lutut dah tak apa nak kuat. Nampak tak? Dia tentu dia ada kurang sikit. Kan? Jadi itu yang kita minta. Waziyadatan fil ilm. Dan juga minta Allah Ta'ala tambahkan lagi ilmu. Ilmu tentang agama ni. Kita mai duk dengar ni. Tuan-tuan duk dengar lepas daripada maghrib. Tuan-tuan duk dengar untuk apa ni? Untuk nak melakukan amal ibadah. Apa lagi amalan yang aku boleh buat? Apa lagi amalan yang aku boleh buat? Aku duk dengar dah baca Quran. Aku duk dengar dah zikir-zikir. Kadang-kadang ustaz duk main habang kat kita benda-benda simple tuan-tuan sekalian. Antara dia apa? Antara dia kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimah yang cukup ringan di mulut. Habibatani ila rahman. Dan Allah Ta'ala cukup suka dengan 2 kalimah ni. Saqilatani fil mizan. Tetapi bila timbang di mizan, di timbangan Allah, kalimah ni cukup berat pahala dia. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 2 kalimah tu aja. Kita pun dengar-dengar. Ni baru aku dengar ni. Beramal. Tuan-tuan sekalian. Ada ustaz tu main cerita pula hadis Nabi kata apa? Lepas daripada semayang waktu subuh dan semayang waktu maghrib, jangan kita tinggal untuk nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Benda tu akan angkat darjat kita, akan melunturkan segala dosa-dosa kita, dan benda tu akan menghalang daripada diganggu oleh syaitan. Kita dengar-dengar macam tu, kita set terus. Kita buat apa? Kita nak beramal. Kita dengar pula lepas waktu subuh, lepas waktu maghrib, Nabi ajak kita, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali. Nabi suruh kita baca. Dia bawa main satu hadis pula. Dalam muntakhab tu saya banyak duk mengaji dalam hadis tu. Nabi kata apa? Nabi kata kalau kita baca pada waktu pagi, Nabi kata, idza mutta, ketika mana habis-habis daripada kita semayang subuh, kita dah baca tu dah, kita meninggal waktu tu.
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan, akan tulis kelepasan daripada api neraka. Pasal pagi tadi kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau kita meninggal malam ni, tiba-tiba tadi kita baca lepas maghrib, kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allah Taala akan tulis kelepasan daripada api neraka. Pasal kita baca tadi ketika mana lepas waktu maghrib. Yang tu tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita nak tambah ilmu kita. Wa ziyadatan fil ilm. Kita minta kepada Allah tambah ilmu. Yang boleh ilmu ni untuk kita beramal. Bukan besar pun, sikit tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan nak kena ingat, dengan amalan inilah yang akan ikut menghantar kita ke kubur dan akan bersama dengan kita sehingga yaumul qiyamah. Nabi habang yatba'ul mayyit salasah. 3 benda akan ikut hantar ke kubur. Ahluhu, ahli keluarga kita hantar kita ke kubur sambil duduk menangis terisak-isak. Wa maluhu, harta benda akan hantar ke kubur. Kita baru beli kereta baru. Alza ke apa ke kereta baru lah ni. Tuan-tuan, tak ada nak naik lagi. Kan? Anak balik kata ayah ni ada kunci kereta baru. Oh, dia kata kereta baru. Dia pegang-pegang kunci baru buka pintu. Tuan-tuan sekalian, kena sakit jantung. Mati kita kereta baru tu. Anak kita bawa kereta tu pergi hantar kita ke kubur. Yang ketiga, Nabi kata apa? Wa amaluh, amal kita. Ni tuan-tuan duk semayang apa semua ni, amalan ni. Nabi kata fayarji'u thnani, 2 benda nanti akan balik. Ahli keluarga kita balik. Anak cucu kita balik. Tuan-tuan sekalian, dia tak tunggu walaupun dia dengan tok wan dia ni dia cukup apit, dia cukup rapat dengan tok wan dia. Dia akan balik. Kita kata kat cucu ni tak mau duduk dengan tok wan dalam kubur, dia tak mau. Tok wan jadi hantu. Tok wan jadi hantu, dia kata kat kita. Nampak tuan sekalian? Dia balik. Harta benda kita akan balik. Yang tinggal wa yabqa ma'ahu wahid. Satu saja yang akan kekal dengan kita apa tuan-tuan? Amalan kita. Kita buat semayang qabliyah ba'diyah. Habis-habis semayang kita berzikir apa semua sikit lebih kurang. Sagi balik rumah. Sebelum nak tidur lah apa semua ni, ambil Quran ataupun ambil potongan helaian Suratul Mulk, kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulk sebelum kita nak tidur. Ada juga orang yang rajin duk baca tuan-tuan sekalian pasal tak boleh tidur, pasal tu dia baca. Ada ya. Dia duduk tidur, bini duk kata awak ni, dia kata pasal apa? Dia kata tak tahu. Dia kata tadi lepas Aisyah tadi depa jamu minum air kopi kata. Cakah biji mata sampai pukul 2. Bini kata pi ambil ayang semayang, pilah baca surah Al-Mulk tu. Oh ya ke? Dia pun masuk bilik ayang, ambil ayang semayang, buka-buka surah Al-Mulk. Baru nak Bismillahirrahmanirrahim. Tabah. Lena lah. Baru tabah, lena lah. Ada tuan-tuan sekalian, jenis macam tu ada. Ada tuan sekalian. Dia buka-buka, baru tabah. Dia pun dah terketabah lah. Allahu Akbar. Macam-macam. Yang tu amalan tu je. Kita mangkit pagi esok, Allah kita ni lah ni tuan-tuan, bila umur 40, naik 50, 60 ni nak tidur antara mana sangat. Betul tak? Tidur tengah malam, lagi dengar pula dengan lalu jet ke apalah kan. Dia main ke sini dah, Putrajaya dia duduk main daripada buat rehearsal lepas tadi ni. Terkejut, tak boleh nak tidur lah. Pukul 4, pukul 5 tu. Mangkit, pergi ambil ayam semayang, pergi semayang tahajud, pergi buka Quran apa sikit. Yang tu, Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Nak tidur lama pun tak boleh. Dia sakit pinggang lah apa dengan umur kita ni. Makna dia apa? Ini adalah waktu terbaik untuk kita beramal. Kita duk boleh semayang 2 rakaat, duk boleh semayang witir, duk boleh buka Quran, kita baca sikit. Lepas tu mai pula ke surau, semayang qabliyah ataupun semayang sunat fajar sebelum subuh, 2 rakaat. Habis tu semayang subuh berjamaah. Habis tu zikir sikit lebih kurang. Lepas sebelum nak keluar, sementara matahari nak terbit, ambil Quran, baca selai 2 Quran, tuan-tuan. Lepas tu baru keluar. Kawan lagu tu punya duk tunjuk. Apa-apa tu? Pergi kena tarik. Okey, tak ada masalah. Pergi kena tarik sementara nak balik rumah. Amalan ni tuan-tuan sekalian. Yang ni yang kita minta kepada Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Wa barakatan fil rizq. Apa dia? Barakah pada rezeki. Rezeki ni macam-macam. Tuhan bagi umur rezeki. Tuhan bagi harta benda, itu rezeki. Tuhan bagi keluarga, itu rezeki. Kita ada isteri yang boleh mengingatkan kita supaya semayang. Kita tidur terlajak sikit, bini gerak kita, bini bangunkan kita. Abang, nak masuk asar dah bang. Oh ya kak, jom kita semayang. Alhamdulillah. Ni kita dah lah penat dia kerja dengan jam apa semua tu. Semayang asar tak lagi sampai di rumah. Kita kata dekat dia, aku nak tidur Ustaz. Sagi hang gerak aku dalam pukul 6.
Okey. Dia pun tidur. Jaga-jaga, orang azan apa ni? Rupanya azan Isya. Dia kira nak marah kat bini dia pasal tak gerak dia. Kali-kali, bini dia pun tidur sebelah dia. Kacau. Tak nanya, tuan-tuan jenis lagu ni. Kita, apa pasal tak gerak aku? Dia kata, awak ingat abang seorang penat. Saya pun penat juga. Oh, kita serupa rupanya. Kacau. Boleh faham tuan sekalian? Dia bila main ujung-ujung ni, dia main nak syok. Tapi tak boleh lajak sangat. Payah tuan-tuan kesian kat tuan-tuan pula. Sekali tuan-tuan pun tak tahu yang mana kaki kiri, yang mana kaki kanan dah sekali ni pasal lenguh. Kan? Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah. Sikit lagi saya nak habis doa ni. Lepas tu, kita minta kepada Allah berkat dalam rezeki kita. Ada anak-anak yang boleh dengar kata. Ada anak-anak yang boleh mendoakan kita. Yang tu tuan-tuan. Setiap kali dia semayang, dia angkat tangan, Allahumma ghafir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahu Akbar. Tuan-tuan, doa tu lah. Malaikat dia pegang doa tu. Kita duduk dalam kubur, malaikat bagi kat kita. Apa dia ni malaikat? Ni doa anak hang duk minta. Allahu Akbar. Dan yang seterusnya, wa taubatan qablal maut. Taubat sebelum daripada kita mati. Tuan. Kita duk sakit apa semua. Mungkin ada hikmah dia. Walaupun sakit tu kadang-kadang boleh jadi fitnah kepada kita. Pasal tu Nabi dia ajak kita suruh kita minta 4 benda ni. Sebelum daripada bagi salam, selepas daripada tahiyat akhir. 4 benda ni jangan tinggal. Allahumma inna na'udzubika min jahannam. Nombor 1. Ya Allah, aku minta lindung daripada api neraka jahannam. Wa na'udzubika min azabil qabri, azab kubur. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang ni, nombor 3 ni. Minta lindung daripada fitnah hidup, fitnah mati. Kadang-kadang kita sakit, tuan-tuan sekalian. Dia jadi fitnah kepada kita, dia jadi fitnah kepada anak-anak. Sebulan anak boleh jaga. 2 bulan anak pun duk jadi, kami nak kena kerja, banyak cuti dah kami duk ambil ni. Hamil 3 bulan mula duk sembang sama-sama mereka. Lah ni kita cari orang lah, tolong jaga mak kita ni. Aku tak boleh dah, abang nak sulung, anak kita nak sulung, kata aku tak boleh, aku kerja banyak, aku tinggal cuti berapa lama dah, lagi bos lah aku duk jegih mata kat aku. Hang boleh kot, hang nak sulung, hang duduk dengan mak. Dia kata memanglah saya anak bongsu, dia kata saya duduk dengan mak, tapi saya pun ada kerja saya juga. Kita duduk dengar, kita duduk tidur, kita duduk dengar, kita tak boleh bercakap, tapi kita duduk dengar. Ayak mata duk turun derai. Allah, awalah anak aku duk bergaduh pasal nak jaga aku ni. Dalam hati duk minta, ya Allah bagi matilah aku, ya Allah. Anak-anak bergaduh-bergaduh ni. Tuan, itu fitnah. Mula kena kat kita, lepas tu kena kepada ahli keluarga kita. Tuan-tuan, cerita kena kepada ahli keluarga untuk nak jaga ibu dan ayah yang sudah tua ni, dia bukan kira hang ustaz. Kadang-kadang dia main kepada ustaz pun, dengan ustaz-ustaz pun dia lempak pun lebih dia. Oi, tak kena uji tak apa, kita boleh duk bagi ceramah macam ni, kena uji sedah. Allahu Akbar. Ada orang yang sampai tak tahan dah dengan apa duk jadi kepada mak dia ni. Mak dia dah mula nyanyuk, ayah dah mula nyanyuk, tak tahan dah. Dia balik di rumah sampai dia nak keluar pergi kerja ni, dia bubuh rantai di rumah dia. Bubuh dengan mangga tu sikit punya besar, takut apa sekali mak keluar. Mak keluar jenuh nak pergi cari pula mana mak saya ni apa semua. Tengok-tengok duk atas pokok. Boleh jadi, tuan-tuan, dia jadi. Sebab apa? Dalam Quran kata apa? Wa man nu'ammir hununakishu fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin, tuan-tuan kajian baca. Siapa yang Allah Ta'ala bagi umur dia panjang, Allah Ta'ala akan tukar dia macam mana bentuk dia mula-mula jadi. Mana dia akan jadi kebudak-budakan. Oh, kacau, tuan-tuan sekalian. Kita bawa main ke surau. Duk ingatkan dia boleh duduk dalam surau. Habis-habis kita semayang tengok. Ni mana ayah pergi mana ni? Rupanya duk berenang dalam kolam surau. Woi, tak kacau kita ni. Allah wal'ayazubillah, tuan-tuan. Bagi Allah Ta'ala kuat. Yang ni kita minta kepada Allah. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan 'indal maut. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, bagi sayang ketika mana Allah Ta'ala nak cabut nyawa kita. Biar cabut dalam keadaan malaikat maut dia panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nabi kata apa? Macam mana malaikat maut dia nak panggil orang yang beriman kepada Allah. Malaikat maut duduk dengan kepala kita, duduk dekat dengan kepala. Dia membisikkan di telinga orang yang nak beriman.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh yang baik, wahai ruh yang tenang. Keluarlah engkau daripada badan ni. Keluarlah engkau mengharapkan keredaan Allah. Masuklah engkau kepada syurga. Waktu tu nyawa kita, roh kita akan keluar pelan-pelan tuan-tuan sekalian. Yang ni yang kata rahmat indal maut. Ketika mana kita berada dalam sakaratul maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dan keampunan selepas daripada kematian. Apa makna tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala ampunkan kita. Dia bagi segala nikmat kubur. Allah Ta'ala lapangkan kubur kita. Allah Ta'ala luaskan kubur kita. Allah Ta'ala meletakkan satu hamparan-hamparan syurga. Allah Ta'ala memberikan kepada kita malabis pakaian daripada syurga. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat kata apa? Nam kanaumatil arus. Tidurlah engkau seperti mana tidurnya pasangan pengantin di dalam kubur ni. Apa yang saya sebut ini berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah Ta'ala memudahkan perjalanan sakaratul maut kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Saya mohon maaf andainya terkasar bahasa, terlajak bicara dan terlanjur kata. InsyaAllah kita berjumpa lagi di hari yang lain insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.